السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ada lebih kurang 6 kali yas'alunaka. Mereka tanya kamu. Jadi pertanyaan-pertanyaan sebahagiannya daripada orang kafir Mekah, sebahagian daripada sahabat Nabi sendiri. Mereka tanya untuk dapat kepastian macam mana tuntutan agama ataupun di sisi agama daripada perkara yang mereka hadapi ataupun yang mereka sedang alami. Mana satu yang patut, mana satu yang betul. Salah satunya yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Mereka tanya kamu wahai Muhammad tentang bulan haram perang. Yakni berperang pada bulan haram salah ataupun betul. Pertamanya Nabi kita SAW adakan bai'ah semasa sulhul Hudaybiyah, semasa perjanjian Hudaybiyah, bai'ah untuk berperang dengan orang Quraisy pada bulan Zulqa'dah. Dia bulan haram. Jadi bulan haram itu kita kena tahu dia ada 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Berturut-turut. 3-nya berturut-turut. Yang keempatnya bulan Rajab. Dulu adalah bulan-bulan ini tidak dibenarkan
berperang. Jika berperang juga, hukumnya haram. Dosa besar. Jadi orang kafir Mekah ni dia persoal tentang penghormatan bulan haram itu ada atau tidak ada dalam agama. Kalau sekiranya ada, kenapa Nabi dengan sahabat nak berperang juga pada bulan haram? Pada bulan haram perang. Jadi Allah jawab, bulan haram memang tidak boleh berperang dengan maksud zalim. Berperang atas dasar kezaliman tidak dibenarkan. Berperang atas dasar kezaliman tidak dibenarkan. Di antara lain, bagi menghormati mereka yang datang untuk buat haji. Karena Zulqa'dah, Zulhajjah, Muharram adalah musim orang pergi dan balik untuk menunaikan haji. Haji berlaku pada pada bulan Zulhijjah. 9, 10, 11, 12, 13. Itu musim haji. Yang kedatangan mereka satu dunia untuk buat haji. Tumpuan mereka ialah pada hari 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mana tak sampai seminggu. Itulah hari-hari haji. Tapi nak mari ke daripada tempat jauh, maka ambil masa. Dan nak balik pula ke tempat masing-masing, ambil masa. Oleh kerana itu, di antara hikmahnya ialah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah sendiri, campur dengan selepas itu bulan Muharram. Tidak dibenarkan berperang, di antara lain, kemudahan untuk mereka mari buat haji dan ke mereka untuk balik semula ke tempat masing-masing. Dan bulan Rajab. Bulan Rajab di antara maksud daripada pengharam perang kerana kena bagi peluang untuk masyarakat cari harta benda untuk bekalan dia. Kalaulah kawasan itu berperang berterusan, maka masyarakat akan mati dengan kelaparan, kebuluran. Jadi mesti ada satu bulan yang manusia boleh bebas mencari makanan. Jadi bulan Rajab juga bulan haram untuk berperang, supaya mana-mana mereka yang berperang berhenti pada ketika itu bagi tujuan untuk mencari bekalan makanan. Itu suatu masa dahulu. Ulama dalam perkara ni, adakah bulan ni masih haram lagi atau macam mana? Jumhur ulama berpendapat bulan haram perang ni sudah mansuh apabila orang Quraisy Arab masuk Islam. Bahkan Allah Ta'ala adakan hukum pada bila-bila masa jihad perlu dilaksanakan. Dan bila-bila masa apabila dihalal, maka peperangan perlu diadakan. Mana gitu. Bila-bila masa jihad mesti diteruskan. Tidak ada waktu pun boleh cuti. Tak kira bulan mana, Islam ni kena bergerak dan sebarkan. Jadi apabila sebarkan agama kepada semua orang dengan cara jihad, tidak ada waktu cuti. Jadi orang kafir, dia tidak tahu agama kita. Dia tidak peduli. Dia kira nak sekat kita. Boleh jadi dia sekat bulan haram, boleh jadi dia sekat bulan haji, dia boleh lagi dia sekat bulan mana-mana bulan, Ramadan apa. Sebab dia bukan mematuhi syariat. Dia tidak ada dalam kepala dia disiplin mengikuti syariat Islam. Jadi oleh kerana syariat perang ni pada sepanjang masa tidak ada berhenti dan cuti, maka suatu kemungkinan orang kafir akan menghalang orang Islam daripada tersebarnya agama Islam bila-bila masa. Bila-bila masa dia akan mencetuskan peperangan. Sebab dia yang memulakan. Bermula daripada dia halal, dia memulakan kekerasan dan mula menggunakan alat senjata. Apabila dia tak setuju dengan penyembaran agama Islam, agama Tauhid, dia akan halal sekat. Tidak sekat dengan mulut, dia akan sekat dengan alat senjata. Apabila sekat dengan alat senjata, bagi mempertahankan diri, mujahidin akan berperang. Itulah apa yang berlaku. Jadi apabila berperang,
Boleh jadi berlaku sekatan tu bulan haram. Boleh jadi sekatan berlaku bulan Zulkaadah, bulan Hijjah. Bermakna setelah masuk Islamnya orang kafir Mekah, maknanya Mekah sendiri telah sudah menjadi pusat Islam. Sebelum ni dia masih lagi di bawah belenggu kekufuran. Seolahnya orang Mekah ni dia orang luar. Kita orang Islam terpaksa kena ambil kira dengan bulan untuk buat haji. Tapi apabila orang Mekah dah jadi orang dalam, tak ada apa lagi sebab Mekah sendiri sudah jadi negara Islam, maka sekatan-sekatan ini tidak perlu. Perlu hanya sebarkan agama ke mana saja. Sebab kita sudah kuasai Mekah Madinah. Untuk datang buat haji, negara kita. Sekatan-sekatan pun dalam negara kafir. Kita tak ada pergi buat haji negara dia. Kita mari buat haji negara kita. Jadi apabila Mekah telah menjadi negara Islam, tiada keperluan lagi sekatan pada bulan haram. Sebab negara Islam yang berpusat di Mekah dan Madinah. Bila-bila masa saja orang Islam boleh mari buat haji, boleh mari buat umrah. Mana ayat-ayat ni adalah mengenai perkara yang berlaku sebelum. Sebelum. Cuma dalam ulama yang ramai itu, salah seorang namanya Atha' bin Abi Rabah, dia berpendapat pengharaman bulan 4 ini kepada umat Islam masih kekal. Sebab apa? Sebab penghormatan ini kekal. Dia ambil kira kerana penghormatan itu kena jaga. Jadi, jumhur ulama berpendapat, yang jaga tu siapa? Kita orang Islam jaga, orang kafir tak jaga. Kita orang Islam memang kita boleh jaga, tapi orang kafir macam mana dia nak jaga kita? Dia hanya pandai lawan kita. Kita jaga bulan kita sebab kita nak buat haji. Orang kafir mana mari buat haji? Dia kira dia nak sekat kita, dia boleh sekat. Jadi peperangan dengan orang kafir luar daripada tanah haram memang berterusan sampai bila-bila. Tak kira bulan mana. Sekat saja kita perang. Di mana saja dia berada, sekat saja kita perang. Sebab kita nak pergi buat haji di Mekah. Tidak ada haji negeri lain. Tidak ada haji negeri orang kafir. Haji di Mekah. Nak mari haji buat haji, marilah. Tapi sekatan mana-mana bola untuk berhenti pada perang tidak ada. Tidak ada. Jadi ini ayat maknanya mereka cuba menyebut satu tajuk kecil bagi memburukkan Islam. Seolahnya orang Islam ni, dia kata dia Islam, selamat, sejahtera, tapi masih berperang pada bulan haram, tidak menghormati pengharaman 4 bulan itu. Maknanya puak-puak mereka pun, walaupun mereka dituduh kata musyriki Mekah, tapi dalam bulan haram dia tak perang. Orang Islam dia kata mereka Muslim, mereka orang yang menyanjung kesejahteraan. Dia duk perang pada bulan haram. Ini satu bentuk yang dilemparkan oleh orang musyrik Mekah pada masa itu kepada Islam. Bagi tujuan nak memburukkan Islam atau nak memburukkan Nabi dan pengikut-pengikut Nabi. Jadi ayat seperti ini, biasanya pada zaman ini pun boleh kita pakai makna ayat ini. Jadi propaganda yang nak memburukkan Islam ini boleh digunakan dengan apa-apa cara. Kalaulah kita tengok orang Islam buat kesilapan, maka negara-negara atau orang bukan Islam membuat tuduhan di atas kesilapan itu. Dia tak sedar, dia silap dari segi asas dan dasar. Jadi dia duduk di dunia pun dengan keadaan haram, kerana kufur dan syirik di bumi Allah. Tapi kesalahan orang Islam sikit pun dia kira sudah menyebabkan dia boleh mencalarkan Islam semuanya. Jadi perkara seperti ini hari ini pun boleh berlaku. Orang Islam tak menepati janji. Orang Islam nak menyalahkan Islam. Sedangkan dia sendiri di mana ada haknya untuk duduk atas dunia. Kalau mengikut daripada kitab Allah, tidak ada. Sebab tu Allah beritahu qatilul musyrikin, kamu hendaklah perangi semua orang kafir syirik.
Di mana saja kamu berada, bunuhlah mereka. Ini arahan Allah. Maknanya nyawa mereka tidak dihormati. Harta mereka sebenarnya tidak dihormati. Sebab duduk mereka dengan kufur dan syirik pada Tuhan dunia dan Tuhan akhirat ini sudah dikira menyalahi. Jadi orang yang benar, orang yang tauhid, kena perangi mereka. Jadi ayat seperti ini, pada masa dahulu memang jelaslah orang kafir Mekah mempertikaikan. Jadi Allah jawab. Jadi Allah jawab ni pun cara kita jawab pada mereka-mereka yang menuduh atau melemparkan tuduhan bagi mencalar nama Islam ni, dengan cara ni pun kita boleh jawab. Kamu dah kata Islam tidak menempati. Tapi kamu, Allah beritahu. 1, 2, 3, 4, Allah bilang sini. Kamu punya kesalahan semua, tok besar-besar belakang, kamu tak nampak. Sini nampak. Allah nak bagi kepada kita semua kesedaran. Orang Islam bila dia berperang, dia ibadat. Orang kafir dia lawan kita, khianat. Itu saja beza. Kita memerangi orang kafir, ibadat. Dia melawan kita, khianat. Walaupun tak bentuk peperangan, tapi mati daripada golongan kita oleh kerana ibadat, syurga. Mati daripada golongan mereka dalam medan itu, walaupun bentuk peperangan, hantar neraka. Kenapa hantar neraka? Sebab mati khianat. Kita kenapa dia dimasukkan ke syurga? Sebab kita buat ibadat. Jadi peperangan atas dasar agama, Allah Ta'ala kira ibadat yang paling tinggi. Peperangan lawan agama, dia panggil khianat yang paling dahsyat. Bertembung di satu medan. Bertembung di satu medan. Jadi semua peperangan dalam Islam, semua itu bermakna ibadat yang tinggi. Tapi mereka mana reti? Dia tidak ada neraca apa-apa. Jadi pada pandangan zahirnya, peperangan. Maknanya menumpah darah. Maknanya jahat. Tak betul. Jadi kalaulah ikut neraca untuk hidup semata-mata di dunia, tidak ambil kira dengan Allah Ta'ala pencipta, tak ambil kira dengan syariat dia, maka otak kita lah maknanya agama sebenarnya tidak betul. Kena ambil Quran sebagai neraca. Jadi Quran mensyariatkan kita kerana dalam tu ada banyak kelebihan. Banyak kelebihan. Paling kurang kelebihan, manusia yang berjuang akan diberi pahala dan jika mati akan dihantar ke syurga. Yang kedua, apabila adanya peperangan, apabila Allah sentiasa bagi kemenangan, negara-negara kufur akan mati dan akan hilang. Negara Islam akan wujud, akan memayungi manusia dengan adil. Kalau biarkan mereka memayungi dunia, mereka akan zalim. Mereka akan pilih kasih. Mereka tidak akan peduli mana-mana perundangan agama pun. Jadi oleh kerana itu, peperangan dalam Islam dia ada dua. Satunya, memberi faedah kepada orang berperang, boleh pahala dan syurga. Memberi faedah kepada kedudukan agama Islam. Apabila dia memerintah, maka dia boleh memayungi dunia dengan adil, dengan undang-undang Allah. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fih. Mereka tanya kamu wahai Muhammad tentang bulan haram. Haram berperang, yakni qitalin fih. Tanya bulan tu, tanya berperang pada bulan haram. Macam mana kedudukan dia di sisi Islam? Kononnya dengan mendengar soalan ni, orang Islam telah menyalahi tuntutan agama dia. Qul jawab pada mereka, qitalun fihi kabir. Berperang pada bulan haram, kalaulah maksud zalim, memang dosa besar. Itu maksudnya. Qitalun fihi kabir. Berperang pada bulan haram, kalau maksud menzalimi, besar dosa dia. Seperti kamu berperang atas dasar kezaliman. Besar dosa dia. Tidak seperti kami. Kami berperang kerana membela agama Tuhan kami. Besar pahala dia. Mana sama? Tidak sama. Jadi Allah jawab, qul jawab pada mereka, qitalun fihi kabir. Berperang pada bulan haram, memang besar dosa dia. Sekiranya peperangan itu jenis al-qitalu zulm. Kita berperangan zalim. Dan itu adalah perbuatan kamu, bukan perbuatan kami. Berperang pada bulan haram ni, kamu
yang mencetuskan peperangan kerana kamu salah, kamu zalim. Dia sama dengan balas hukum pancung. Kita tengok hukum pancung. Orang dipancung tu nampak macam dizalimi, tapi kena tengoklah sebelum tu apa yang dia buat. Sebab balas dia tidak zalim. Yang memulakan tu zalim, yang balas tidak zalim. Orang tu tampar satu orang. Orang pertama tampar satu orang. Orang yang ditampar menampar balik. Kalau tengok pada yang menampar saja, menampar balik saja, seolah macam yang menampar balik itu zalim. Tidak, dia adil. Dia menuntut bela. Menuntut bela tidak zalim. Wala man intasara. Siapa dia yang menuntut bela, tidak ada kesaliman. Sebab itu hak dia. Yang zalim yang memulakan tampar tu. Yang tampar kedua, tutup bela, tak zalim. Cuma dari segi pandangan orang tengok, kalau dia tengok yang kedua sahaja, tak tengok sebelum, dia nampak kenapa tak tampar dia. Zalim ni. Jadi apabila ditengok kepada sebelum, maknanya dia sebelum menampar regu dia tu, regu dia telah tampar dia. Jadi memulakan tanpa alasan menampar orang, zalim, membalas tamparan pada dia, adil. Maknanya hak dia. Jadi memulakan peperangan siapa? Kamu wahai orang Quraisy, halang kami masuk tanah haram untuk melakukan umrah pada masa Hudaybiyah. Kamu apa ada hak nak halang kami? Dan berita ketika itu, berita yang menggambarkan bahawasanya Osman telah dibunuh. Maka untuk membela orang kami akan sanggup memperjuangkan. Sebab Allah akan bantu dan menolong kami. Jadi kami balas apa yang kamu buat. Jadi membalas apa yang kamu buat, adil. Semua peperangan dalam Islam adalah membalas kezaliman orang. Mempertahankan kezaliman orang. Maka di manakah kezaliman? Jadi Allah beritahu, jawab pada mereka, qitalun fihi kabir. Berperang pada bola haram kerana kezaliman, besar dosa dia. Seperti kamu. Tidak seperti kamu. Yang kedua, wasaddun an sabilillah, menghalang seseorang masuk Islam. Besar kesalahan dia. Seperti kamu. Menghalang seseorang masuk Islam. Menghalang seseorang kepada jalan Allah, kepada mentauhidkan Allah. Besar dosa dia. Seperti kamu. Wa kufrum bihi, dan kufur kepada Allah. Maksudnya walaupun tidak mengharamkan, tidak menghalang orang lain masuk Islam, kamu sendiri kufur pada Allah. Itu pun zalim. Pun daripada kamu. Kamu kufur pada Allah. Itu zalim. Tak kena pada tempat. Kamu ni hamba. Kamu tak boleh ikut arahan Allah. Itu pun zalim. 3 kezaliman. Sini pun muqaddar. Wasaddun 'anil masjidil haram. Menghalang untuk masuk masjid haram. Juga zalim. Jadi berperang kerana zalim pun zalim, menghalang daripada orang masuk Islam pun zalim, kufur kepada Allah pun zalim, menghalang orang daripada masuk masjid pun zalim, lebih-lebih lagi wa ikhraju ahlihi minhu, kamu halau sahabat-sahabat Mekah ni ke Madinah oleh kerana tekanan kamu, oleh kerana penganiayaan kamu, mereka terpaksa lari ke Madinah. Ini pun zalim. Jadi apabila berhimpun 4 zalim, dia adalah akbar indallah. Dia lebih besar lagi daripada orang Islam yang mempertahankan diri dia yang ingin membalas kezaliman kamu. Lebih besar lagi. Kamu buat 5 kesalahan, orang Islam hanya nak mempertahankan diri mereka untuk membela hak mereka, untuk menuntut kebenaran yang kamu telah melakukan kesilapan tentangnya. Jadi gitu. Jadi dalam ada banyak-banyak zalim, berpunca daripada zalim besar, iaitu al-fitnatu, syirik dan kufur kamulah menyebabkan berlakunya penentangan yang membawa pada peperangan dan sebagainya. Asalnya syirik, berlawan dengan tauhid, itu asalnya. Sehingga keluarga pun tak duduk sama, sehingga kehidupan pun tidak jadi aman. Sehingga segala-gala itu berpunca pada syirik dan kufur, berlawan dengan tauhid dan iman. Syirik dan kufur berlawan dengan tauhid dan iman.
Jadi wal fitnatu akbaru minal qatl. Syirik dan kufur yang menyebabkan huru-hara segala-galanya ini, dia lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi daripada pembunuhan. Jadi syirik dan kufur yang ada pada kamu menyebabkan kesengsaraan ramai sahabat-sahabat Nabi yang beriman. Dan sahabat Nabi yang beriman ni dia memang betul, benar di sisi Allah, mengikut kitab Allah. Jadi ikuran kerana syirik dah berlakunya gangguan, huru-hara, penderitaan, penindasan, pembunuhan. Jadi al-fitnatu akwaru minal qatl. Syirik dan kufur yang menyebabkan huru-hara itu lebih besar berbanding dengan membunuh itu sendiri. Itu jawapan daripada Allah Ta'ala. Jawapan daripada Allah. Tinggal lagi masyarakat Islam, dia tak tahu sebesar-besar bahaya yang ada dalam hati orang kafir adalah syirik. Dia tak tahu. Yang orang kafir nak marah sangat kepada orang Islam hanya berpunca pada akidah tak sama. Bukan amalan tak sama. Amalan tak sama tak besar sangat. Sebab itulah amalan mazhab Syafi'i, amalan mazhab Hanafi, banyak benda tak sama. Dalam dua rakaat sembahyang ni 200 perkara tak sama. Campur pergi campur mari dalam 4 mazhab. Amal tak sama, tapi dia boleh bersatu sebab akidah sama. Sebab akidah sama. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu kepada hamba dia, kita semua, mereka mengkritik Islam atas rasa mencetuskan peperangan dan belah harap. Sedangkan peperangan yang berlaku itu bukan kerana kita mulakan, kita hanya nak membalas, kita hanya nak membela. Yang memulakan mereka, yang betul-betul mencetuskan peperangan ini kerana kekufuran dan kesyirikan yang ada dalam mereka, yang Allah sebut dalam Al-Quran, al-fitnah. Jadi huru-haranya kena tengok. Daripada mana jadi huru-hara ni? Daripada fitnah. Fitnah tu daripada mana? Daripada syirik dan kufur. Syirik dan kufur bila bertemu dengan tauhid, berlakulah huru-hara, kata mengata dan sebagainya hingga membawa pada peperangan. Membawa pada peperangan. Jadi pertanyaan mereka seolah-olah nak merendahkan Islam. Jadi mereka tak sedar. Mereka telah melakukan banyak perkara yang dikira bertembung dengan keadilan. Jadi umat Islam, dia kalau dia tahu apa yang Allah nak beritahu kepada dia tentang agama, barulah dia akan bertindak adil. Barulah tidak ada tuduh-menuduh, kata mengata dengan tidak ada fakta dan bukti. Jadi kita apabila mereka mengatakan sesuatu, inilah jawapan kita. Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, kita dah baca. Mereka dihalau keluar daripada Mekah kerana mereka yang mengatakan Allahu Rabbuna. Ikut kerana itu saja mereka dihalau daripada Mekah. Terpaksa lari ke Habsyah, terpaksa lari ke Madinah, berpindah randah semua sekali. Kerana mereka kata Tuhan kami Allah. Adakah salah Tuhan kami Allah? Dan dialah yang paling betul. Yang halau dia, yang menyesalkan dia itu salah. Tapi dia soalannya melihat orang lain salah. Jadi wahai umat Islam yang baca Al-Quran, ini yang Allah Ta'ala nak supaya kamu tahu. Orang menjadikan maksud hidup hanya dunia sahaja, dia tengok nafsu dia hendaklah disempurnakan. Kalau menyanggahi nafsu dia, semua itu tak betul. Orang hidup untuk berjumpa dengan Allah di syurga, dia akan tengok wahyu Allah Ta'ala perlu diutamakan. Tak kira siapa. Kerana wahyu hanya satu, nafsu bermacam-macam. Jadi nak menyatukan, tidak boleh ikut nafsu macam-macam. Berceragah. Kalau nak menyatukan, kena tengok wahyu yang satu. Barulah semua orang boleh bawa nafsu masing-masing menuruti wahyu. Barulah bersatu. Itu perkara yang perlu difahami. Allah Ta'ala beritahu sebab yang keberapa ni? Yang keenam. Sebab yang keenam, kita kena usaha tegakkan kebenaran dan juga lawan mereka kerana wala yazaluna yuqatilunakum. Dan mereka ini tak pernah berhenti pun, tidak pernah cuti untuk memerangi kamu. Berhenti bercakap saja, dalam jiwa dia tidak pernah ada, tidak pernah terpadam nak lawan dan memerangi kamu. Macam mana kita tak boleh membela? Macam mana kita tak boleh mempertahankan?
kita berhak membela, kita berhak mempertahankan, kerana hati-hati mereka yang syirik dan kufur ini akan memerangi kamu. Sampai bila dia akan berhenti? Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sehingga mereka menyemurtakkan kamu. Tidak lagi tauhid. Baru dia berhenti. Kemudian macam mana nak jadi gitu? Jadi orang kafir dan syirik ini, dia punya perasaan untuk memerangi kamu sehingga kamu murtad. An dinikum, meninggalkan agama kamu yang benar. Ini istata'u, semampu mungkin. Itu daripada pihak dia. Jadi macam mana kita nak berhenti? Jadi dia tidak menghormati langsung pada mana-mana bulan. Bagi dia, dia nak sekat saja semua orang tauhid ini daripada menegakkan ketauhidan. Jadi ini satu gambaran daripada Allah Ta'ala. Jadi pertanyaan kononnya, mereka daripada pihak benar. Tidak. Pihak benar ada bukti. Pihak yang menuduh belum tentu. Ingat Allah Ta'ala berfirman, kalaulah nak biarkan mereka itu memaksa kamu murtad, lalu kamu nak layan perasaan mereka, nak setuju dengan mereka, lalu kamu murtad. Ingat, wa man yartadid minkum an dinihi. Siapa saja yang murtad tinggalkan kamu, meninggalkan agama tauhidnya, fayamut, lalu satu hari dia mati, wa huwa kafirun, hal keadaan dia ingkar, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka yang mati jenis itu, gugur lenyaplah segala amalan-amalan baik mereka di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah yang mati dalam keadaan begitulah ashabun nar, penghuni tetap api neraka, kerana gerannya di sana, hum fiha khalidun, mereka dalam neraka kekal abadi. Itu dia, mereka dalam neraka kekal abadi. Sebab itulah perkara akidah dia besar. Habitat di maknanya menggugurkan amal baik. Mari syirik, amal baik kita terdilik semua. Jadi letih banyak kita buat kerja. Satu orang tu buat amal 1 bulan cukup-cukup. Kemudian dia syirik. Segala sebulan amalan dia tu terdilik, terhapus. Jadi amalan yang kamu buat letih-letih, susah-susah itu, dia akan hapus begitu saja kerana ikrarkan syirik pada Allah. Kerana syirik pada Allah. Cuma ada berselisih di kalangan ulama, orang yang terbatalnya amalan ini, dia mikir macam mana? Imam Syafi'i dia longgar. Dia kata orang yang menyebabkan terbatal amal dengan syirik dan kufur, yakni murtad, dia ambil kira dengan masa mati dia. Kalau masih dia bertobat belum mati, maka hidup semula yang terdilik. Itu pandangan Imam Syafi'i. Mana kalau dia buat haji, kemudian dia murtad. Sebelum dia mati, dia kembali pada Islam. Haji dia on balik. Itu mazhab saya. Mazhab Hanafi tidak. Apabila sudah terdilik amalan itu, dia kena buat haji semula. Sangat penat. Sangat penat. Jadi fikirlah, kalau lah murtad dengan sebab syirik, kalau benda abstrak tak nampak. Kalau ikut mazhab ni, maknanya semua amalan kena buat semula semua. Puasa kena semula, haji kena semula, sembahyang kena semula. Sebab apa? Sebab sudah terdidik dan tak boleh hidup lagi. Kena baru semula. Mana tauhid ni kalaulah tidak ada bila-bila masa, segala amalan dulu terpadam. Daripada awal hingga akhir terpadam. Maka kalau masuk Islam semula, kalau tauhid semula, hidup semula. Ini kira baru. Masya Allah. Ini apa yang dibahas dalam kitab tafsir. Jadi kalaulah dia duduk dengan keadaan mu'ammar daripada kecil lagi umur 15 tahun, katakanlah dia pun syirik pada Allah pada umur 60. Habis semua terbatal. Lepas tu, nak mati hanya 61 tahun. Setahun lagi tinggal. Maka dia ambil setahun tu. Yang lain semua terdilik dengan sebab irtidad. Irtidad. Maknanya kembali kepada kufur. Hilang tauhid. Jadi hilang tauhid satu perkara yang sangat bahaya. Sebab itulah untuk tauhid ini diberitahu berkali-kali dengan lafaz yang berbeza. Seperti mana kita baca, la in asyrakta, sekiranya kamu syirik wahai Muhammad, la yahbatanna amaluka, lenyap segala amalan kamu. Kamu nabi,
kamu pelenyap amal. Jadi ayat ni nak beritahu bahayanya syirik. Sedangkan tak berlaku pada Nabi. Alhamdulillah, Nabi Allah jaga. Maknanya kalaulah Nabi syirik, amalan dia terbatas. Apatah lagi manusia yang bukan Nabi. Sebab itulah perkara ni diberitahu oleh Allah Ta'ala berkali-kali, mana di segi logik, di segi kedudukan akal, memang perkara syirik kena tahu sungguh-sungguh supaya tak akan berlaku pada seorang tu syirik. Kerana apa yang berlaku bila-bila masa ranap habis segala amalan yang kita buat dengan penuh penderitaan, penuh keletihan sebagainya. Hancur luluh gitu. Jadi di sini pun salah satu ayat yang menggambarkan. Cuma Imam Syafi'i rahimahullah, dia punya pandangan, oleh kerana Allah kata wahwa kafir, masa mati tu wahwa kafir, lalu matilah dia hal keadaan mati tu kafir, barulah amalan-amalan dulu semua lenyap. Tapi kalau dia mati sempat bertaubat, mati dalam keadaan mukmin, maka insya-Allah amal-amal yang dia buat sebelum irtidad akan dihidupkan kembali. Jadi pandangan Imam Syafi'i lebih luas, mana lebih terbuka, tidak sempit. Mana orang yang sudah rusak amal dengan sebab syirik, orang sudah rusak amal dengan sebab kufur dan irtidad, dalam mazhab Imam Syafi'i dia boleh lagi cover, boleh lagi wujudkan semula dengan cara mentauhidkan Allah. Walaupun macam mana pun, dia ada dua mazhab. Wallahu a'lam, mana satu yang betul Allah lebih tahu. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Jadi oleh kerana itulah dalam perkara akidah dia bukan perkara kecil. Jadi apabila Allah sendiri beritahu tentang akidah dalam ayatnya begitu banyak, supaya hamba dia kena sedar. Jangan ada pelubang-lubang syirik yang meranapkan amalan dia. Berkali-kali Allah ulangi supaya perkara yang tidak payah ini, biar betul-betul teguh. Tauhid yang tidak payah sangat, biar betul-betul teguh. Dan syirik yang mana apa punca yang Allah beritahu, semua tertutup. Kerana amal-amal yang kamu buat begitu letih. Akidah dia tidak letih. Akidah dia tidak sangat-sangat letih. Letih belajar saja. Di antara kufur dengan syirik, apa keletihan? Semayang letih. Semayang 2 rakaat, okey lagi kalau 20 rakaat. Letih. Tapi dia boleh dihapuskan dengan syirik walaupun tak nampak. Jadi tiada siapa yang suka ataupun sanggup menganakkan segala amalan yang dia buat begitu lama dan letih dengan hanya perkara yang berlaku daripada syirik yang tak nampak. Yang tiada keletihan pun di segi perbuatan jasmani. Cuma kesilapan adalah berbentuk dalaman, kepercayaan. Jadi ayat ni sangat-sangat diambil kira dalam perkara akidah. Jadi nak beritahu pada orang kafir, kamu duk kritik agama, kamu ada 6 kesalahan, kamu tak nampak. Kamu duk kritik agama Islam, duk kritik Nabi dan sahabat, dalam perkara ni kamu ada 6 kesalahan yang besar-besar, kamu tak nampak. Yang paling besarnya kufur kepada Allah. Kufur kepada Allah. Jadi Allah beritahu kepada hamba dia yang baca Al-Quran, ingat, wa man yartadid minkum an dinihi, dan siapa saja yang murtad daripada kalangan kamu daripada agamanya, fayamut, lalu mati ia, wa huwa kafirun, hal keadaan dia ingkar, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati, maka mereka yang ingkar itu amal-amal baik akan dihapuskan, akan tergugur, lenyap dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi duduk dengan di atas tengah-tengah ni tidak patutlah. Jadi di antara irtidad, murtad, syirik, duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah bahaya. Jadi kita kena duduk terus sebelah kepada tauhid yang kuat. Dia kena lawan betul-betul. Mana kena bawa kita jangan duduk atas pagar. Terus duduk pada kemuncak agama Islam. Duduk atas pagar dia boleh jadi bila-bila masa jatuh. Seperti mana kita baca, kita akan baca nanti dalam surah Haji. Agama Islam kalau ambil duduk tepi-tepi, dia tak lama. Dia akan jatuh. Duduk di tepi-tepi ni tunggu masa untuk jatuh. Jadi cara nak menyelamatkan daripada duduk di tepi-tepi, kena belajar semua. Bawakan agama ni dengan betul-betul teguh di kemuncak dia. Maka dia sukar untuk jatuh. Kemuncaknya macam mana? Allah beritahu sebagai tafsir. Innal ladhina amanu.
bahawa orang betul-betul beriman atas akidah tauhid yang menempati rukun iman. Walladzina hajaru, dan sanggup berhijrah mereka itu. Orang beriman itu syarat pertama. Walladzina hajaru, dan orang yang sanggup berhijrah demi kerana untuk agama. Wajahadu, dan berjihad demi kerana nak menyebarkan agama. Fi sabilillah, di jalan untuk meninggikan kalimah tauhid. Sebab sabilillah ni maknanya untuk meninggikan kalimah tauhid. Dalam masa yang sama untuk merendah dan meranapkan kalimah syirik. Litakuna kalimatullahi hiyal ulia wa kalimatul ladzina kafaru sufla. Itulah penjelasan daripada Nabi daripada hadis sahih. Jadi berjihad untuk menegakkan kalimah tauhid dan untuk merendah dan meranapkan kalimah syirik. Jadi kalau ada iman dan sanggup berhijrah dan sanggup berjihad, ulaika yarjuna rahmatallah. Orang bersifat seperti tadi yang ada 3 perkara tu, mereka lah orang yang mengharap rahmat Allah. Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha Pengasih. Seterusnya, yas'alunaka, mereka tanya kamu tentang arak dan judi. Jadi ini pun 2 perkara. Arak ada kelebihan dia, judi ada kelebihan dia. Judi ada kelebihan bagi orang menang. Arak ada kelebihan bagi orang yang nak berseronok. Bagi dia ada kelebihan-kelebihan dia untuk orang berseronok dan juga untuk menguatkan saraf dia pada suatu ketika. Tapi membahayakan dia sangat-sangat banyak. Di samping dosa daripada Allah Ta'ala. Jadi ini pun perkara kadang-kadang mengelirukan. Kenapa Islam mengharamkan arak? Kenapa Islam mengharamkan judi? Jadi Allah beritahu, mereka tanya kamu, wahai Muhammad, tentang pendirian agama, arak dan judi. Mereka tanya kamu. Jadi kita pun kalau mereka tanya hari ini pun, inilah jawapan kita. Sebab itulah ulama tafsir dan ulama-ulama lain, mereka memperlihatkan kepada kita daripada huraian ayat-ayat seperti ini, betapa logiknya, betapa bersesuaiannya jawapan Allah Ta'ala dengan akal manusia. Jadi, qul, jawab pada mereka, fihima, pada arak dan judi, ithmun kabir. Mula-mulanya, dari segi bahaya, dosa yang sangat besar. Kemurkaan daripada Allah itu sangat besar. Wa manafi'u linnas, dan ada juga beberapa faedah linnas bagi beberapa manusia. Sini li ba'dhin nas. Dia ada beberapa faedah kepada beberapa manusia. Ada beberapa faedah untuk beberapa orang manusia, bukan semua. Judi juga ada beberapa faedah untuk beberapa orang yang menang. Tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa kedua-duanya, arak dan judi, lebih besar berbanding dengan faedah yang ada pada kedua. Jadi apabila berbanding dengan faedah yang sementara, yang sedikit, yang mewakili sebahagian manusia dengan dosa yang begitu besar, maka akal memilih mengutamakan dosa itu daripada derhaka kepada Allah. Mengutamakan yang besarnya, jangan ada dosa sebab dia ada derhaka. Lebih-lebih dosa itu jenis besar. Kemudian wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka tanya kamu juga, wahai Muhammad, kadar mana patut mereka menginfakkan. Sini semua ada hubungan dengan infak jenis sunnah. Setelah diberitahu infak wajib itu zakat, infak pada ayat-ayat jenis infak ni semua jenis bentuk lebih pada zakat, jenis sunat. Walaupun dalam perkara infak lebih pada zakat itu ulama masih lagi berselisih. Ada sebahagian lain pada zakat wajib juga. Ada sebahagian lain pada zakat wajib juga. Mana kalau orang tu dah kita bayar zakat kita, tiba-tiba orang tu susah, kesempitan. Jadi kesempitan mereka ataupun kesusahan mereka tanpa bantuan kita memang bahaya. Maka ketika itu orang berada, orang mampu wajib bagi. Dan dia bukan zakat. Dia adalah tuntutan semasa tu. Tuntutan semasa. Jadi kadang-kadang tertentu selain pada zakat ada juga yang wajib. Cuma umumnya ayat infak adalah sunat. Umumnya ayat infak apabila kita telah bayar zakat, maka harta kita itu kalau nak infakkan juga adalah sunat.
Cuma infak banyak makna. Infak boleh buat sekaligus. Harta ada berapa semua sekali, campur dengan rumah, campur dengan kereta, campur dengan tanah, semua sekali katalah 10 juta. Saya nak infak 10 juta. Boleh. Tapi esok hari kamu minta sedekah. Jadi membahayakan pada keesokannya. Infak boleh dibuat, segala-gala infak boleh dibuat. Tapi ikuran selepas pada infak kadang-kadang menyebabkan kamu susah. Kamu minta sedekah. Minta sedekah tak apa lagi, lama-lama kamu membuat jenayah. Apabila keadaan tertekan, kamu akan melakukan jenayah, mencuri, merampok dan sebagainya. Jadi, mereka tanya kamu, wahai Muhammad, madza yunfiqun? Apa kadar yang patut mereka infak jika infak itu jenis sunat? Allah jawab, qulil afwah. Katalah kepada mereka yang lebih pada perluan kamu. Jika dia dalam keperluan kamu, jangan infak. Yang lebih daripada keperluan kamu. Al-afwah. Yang lebih daripada keperluan kamu untuk kamu guna setahun. Sebab infak ni ada hubungan dengan zakat. Jadi infak ada hubungan dengan zakat. Jadi lebih tu infaklah. Itu ma fadala an hawaijikum, daripada tafsir Qurtubi, ma fadala, apa yang saja yang lebih daripada keperluan kamu setahun, kamu boleh infak sunat. Jadi katalah untuk sewa rumah, untuk belanja tu belanja ni yang kita akan guna setahun. Dia ada dua keadaan. Satunya orang tu dia ada jumlah harta, tidak ada lagi kedatangan harta pada masa-masa lain. Maka dia kena ambil kira setahun. Ada segolongan manusia dia dapat dengan melalui perniagaan sebagainya, bulanan ataupun harian ataupun mingguan. Kita kena ambil kira jenis pendapatan seperti itu. Jadi lebih daripada keperluan tu sunat infak. Jadi Allah beritahu sebagai cara yang paling adil, lebih daripada hajat kamu. Dan hajat manusia tak sama. Memang tak sama. Jadi masing-masing kita ambil kira dengan apa yang mereka sedang alami. Kadzalika, beginilah cara yubayyinullahu lakumul ayat. Allah menjelaskan kepada kamu segala hukum-hukumnya, baik fardu baik sunat. La'allakum tatafakkarun. Mudah-mudahan kamu boleh berfikir betapa undang-undang Allah ni adil. Sebab Allah Maha Adil. Kitab Allah ni adil kerana dia membicarakan perkara yang adil. Dan kamu juga apabila dapat belajar dengannya, dapat mengetahui daripada Allah yang Maha Adil, kamu juga akan menjadi orang adil. Dan orang yang adil inilah akan selamat. Jadi tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Kamu semua dapat berfikir di dunia ini macam mana kamu nak teruskan hidup dengan menggunakan harta, dan macam mana kamu nak fikir supaya segala-gala harta ini janganlah untuk dunia semata-mata, bahkan menjadi suatu khazanah dan juga simpanan kekal kita di akhirat. Jadi kamu fikir, mudah-mudahan dengan cara ni kamu dapat fikir. Nak infak lebih untuk akhirat, supaya tempat kekal kita, sebab itu bank kita sebenar. Ataupun nak macam mana. Jadi kamu boleh berfikir semasa nak dunia ni, kadang-kadang mana kamu nak guna, dan akhirat yang kekal abadi, macam mana kamu nak infakkan. Jadi kamu boleh berfikir. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka tanya kamu juga tentang anak yatim. Anak yatim ni macam mana? Anak yatim dua jenis. Satu anak yatim, dia kaya. Cuma dia tak boleh uruskan harta. Oleh kerana dia yatim. Satu lagi anak yatim, yatim sama dengan harta pun yatim. Bukan ayah dia tak ada, semata-mata, bahkan harta pun tidak ada. Jadi perkara ni tak sama. Jadi anak yatim, nak pelihara dia ada bahaya. Silap-silap kita kena. Nak abaikan dia juga ada bahaya. Kerana dalam abaikan anak yatim, orang akan dihukum, Allah Ta'ala akan hukum. Jadi perkara tu duduk keadaan ada bahaya dan adanya faedah. Faedahnya Nabi kata siapa dia yang memelihara anak yatim, ana wakafilul yatim. Aku dengan orang jaga anak yatim begini dalam syurga. Nabi rapatkan di antara jari telunjuk dengan jari tengah. Aku dengan orang memelihara anak yatim begini dalam syurga. Memang masuk syurga dan tinggi derajat. Itu dari segi faedah. Tapi orang yang memakan harta anak yatim begini-begini akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berhimpun padanya dua perkara. Jadi mereka tanya kamu, wahai Muhammad, tentang anak yatim. Nak asingkan dia dalam masa makan minum atau macam mana? Qul, jawab kepada mereka, mudah saja, islahul lahum khair. Islahul lahum, untuk mengislahkan bagi mereka.
Itulah cara yang terbaik. Macam mana nak supaya mereka jadi hamba yang baik? Macam mana nak usaha supaya harta mereka menjadi lebih baik? Inilah cara yang terbaik. Islah berlawanan dengan khianat, ifsad, berlawanan dengan merosakkan. Jadi nak memperbaiki apa-apa dalam masa memelihara anak yatim, itulah yang terbaik. Nak suburkan harta dia, kena laburkan kepada pelaburan yang 99% tidak akan rugi, supaya harta dia tidak akan dimakan oleh zakat. Jadi kita laburkan dia, kita usaha, kita uruskan supaya harta dia makin bertambah. Dan kita didik dia sehingga dia bukan saja berasa ada ganti daripada ayah dia yang mati, dia juga dididik dan ditarbiah menjadi manusia yang berguna, baik di segi dunia maupun akhirat. Kena ajar segala-gala yang patut dia ajar untuk hidup dia sementara di dunia ini, apa yang perlu, dan untuk selama-lama selepas mati apa yang perlu. Jadi didikan juga kena ada, jaga kesihatan juga kena ada, dan menyuburkan harta dia juga kena ada. Itu islah. Jadi jawab pada mereka mudah saja, islahul lahum, bagi kebaikan kepada mereka, kepada diri, kepada harta, khair, lebih baik. Jadi kamu fahamlah. Jadi dalam perkara ni fahamlah apa maksud daripada jaga anak yatim. Wa in tukhalituhum, sekiranya kamu bergaul rapat dengan mereka, makan bersama mereka, fa ikhwanukum, maka mereka bukan orang lain, saudara seagama dengan kamu. Mereka adalah saudara seagama dengan kamu. Nah, kita takkanlah bawa dia duduk di sajilai, kita di sajilai. Dia tu siapa, kita ni siapa, seolah dia agama lain. Tidak. Kamu bergaul dengan mereka, bahkan bersama dengan mereka. Jikalau kamu orang sudah berada, jadi tak perlulah untuk makan minum dia tu, kamu ambil daripada harta dia. Tapi kalau kamu jenis orang miskin, orang berada tak mahu jaga, maka kamu boleh guna sekadar kamu mampu nak jaga dia. Jadi guna harta dia bukan kerana kamu tidak boleh cari, kadang terdesak, yang mana kamu tak mencukupi, maka kamu boleh ambil harta dia untuk menampung. Untuk menampung. Jadi orang jaga anak yatim dia ada dua jenis. Satu kaum kerabat yang miskin, satu orang luar yang kaya. Kaum kerabat yang miskin, walaupun dia miskin, tapi dia lebih simpati kepada kaum kerabat dia berbanding orang kaya, orang luar. Kadang-kadangnya begitu. Jadi orang yang menjaga anak yatim, kadang-kadang dia miskin, dia sanggup jaga. Orang kaya tak sanggup jaga. Jadi orang kaya boleh bagi infak untuk anak yatim itu dengan cara orang miskin jaga, tapi infak segala-galanya daripada orang kaya. Ini pun islah. Itu bukan islah. Wa in tukhalituhum wa ikhwanukum, sekiranya kamu bergaul dengan mereka, makan bersama, semua kerja lakukan seperti saudara sesama kamu, maka itu adalah yang dituntut. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah lebih tahu siapa yang merosakkan berbanding siapa yang mengislahkan. Siapa yang pelihara anak yatim untuk merosakkan anak yatim berbanding siapa yang melihara anak yatim untuk memperbaiki anak yatim itu. Walau sya'allahu la'anadakum, kalau Allah kehendaki, Allah boleh menyusahkan kamu, wajib pelihara dia, tapi satu sen harta dia tak boleh ambil. Allah boleh menyusahkan kamu. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah perkasa, maha perkasa lagi maha bijaksana. Begitu juga masalah seterusnya. Masalah kebaikan duniawi bertemu dengan kebaikan ukhrawi. Ini pun masalah juga. Contoh perkahwinan. Kadang-kadang perempuan di segi duniawi baik, rupa parah dan juga harta dan juga keturunan. Tapi agama tak ada, syirik pada Allah. Begitu juga pasangan lelaki. Di segi zahir ataupun duniawi sangat hebat. Rupa paras, harta benda dan keturunan. Tapi agama kosong, sifat. Jadi apabila bertemu di antara duniawi dengan ukhrawi, dalam memilih, bijaknya adalah memilih ukhrawi. Seperti mana dalam hadis Nabi, manusia dikahwini dengan hartanya, kecantikannya, keturunannya sebagainya, bertualah kalau satu itu dapat mengahwini dengan sebab agamanya. Ini ayat Allah kata macam mana? Wala tankihul musyrikat, dituju kepada lelaki. Sini bakal ataupun daripada golongan lelaki yang akan berkahwin. Jangan kamu mengahwini perempuan-perempuan syirik.
hatta yu'min, sehingga mereka beriman terlebih dahulu. Wala amatun mu'minah, hamba perempuan, dia tidak orang mereka hamba perempuan tapi beriman, khairun, lebih baik, min musyrikatin, daripada perempuan syirik. Walau a'jabatkum, sekalipun perempuan syirik itu memikat hati kamu dengan sebab 3 perkara. Biasanya lah, rupa parah dia, harta benda dia, keturunan dia. Wala tunkihul musyrikin, tunkihu dituju kepada wali yang akan mengahwinkan perempuan yang di bawahnya. Wala tunkihu, wahai wali, kamu jangan kahwinkan perempuan yang di bawah jagaan kamu akan lelaki musyrikin, akan lelaki yang syirik. Hatta yu'minu, sehingga lelaki yang syirik itu beriman terlebih dahulu. Wala abdul mu'minun, hamba yang mukmin, hamba lelaki yang mukmin, khairun, lebih baik, min musyrikin, daripada lelaki yang syirik. Walau a'jabakum, sekalipun lelaki syirik itu memikat hati kamu kerana rupa parahnya, kerana harta benda, dan juga kerana keturunan. Kenapa tu? Kerana ulaika, mereka itu memiliki kelebihan duniawi, yad'una ilan nar, akan mengajak sesiapa saja yang berhubungan rapat dengan dia ke neraka. Apabila jadi suami dia, akan kena. Apabila jadi isteri, akan kena. Wallahu yad'u ilal jannah. Sedangkan Allah Ta'ala mensyariatkan undang-undang ini untuk mengajak hamba dia ke syurga. Jadi dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun Allah Ta'ala ajak ke neraka. Walaupun dia buat neraka, walaupun ramai yang akan masuk neraka. Ada hanya Allah ajak ke syurga. Seperti ayat ini. Kita akan jumpa satu ayat dalam surah Yunus. Wallahu yad'u ila Darussalam. Allah Ta'ala mengajak semua hamba dia, sila masuk syurga Darussalam. Sini pun sama. Allah kata, wallahu yad'u ilal jannah. Sedangkan Allah mengajak sekalian hamba ke syurga. Wal maghfirah, kepada keampunan. Bi'idnihi, dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnas. Dan Allah Ta'ala jelaskan segala ayat dan hukumnya kepada manusia. La'allahum yatadhakkarun. Mudah-mudahan mereka dapat ambil pengajaran dan dapat kesedaran. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka tanya kamu tentang wanita haid. Qul huwa adha, katalah kepada mereka, darah haid adalah penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita itu pada masa pergaulan, pada masa haid. Mana jauhilah wanita itu di segi pergaulan, persetubuhan. Fil mahid, pada masa haid. Jadi jauhilah wanita itu pergaulan di segi persetubuhan pada masa haid. Wala taqrabuhum, jangan kamu hampiri mereka itu dengan maksud bersetubuh. Bukan menghampiri cara lain, menghampiri dengan maksud bersetubuh. Hatta yathurna, sehingga mereka suci terlebih dahulu. Sehingga mereka suci terlebih dahulu. Fa idza tatahharna, apabila mereka betul-betul suci, kering darah dan mandi. Suci ada 2 makna. Satu, kering darah dan mandi. Jadi fa'idha tatahharna, apabila dia suci sungguh-sungguh, jadi kering darah dan mandi, fa'tuhunna, maka bolehlah kamu datangi mereka min haitsu amarakumullah, dengan cara yang Allah Ta'ala bagi keizinan kepada kamu. Innallaha yuhibbut tawabin, sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang sentiasa bertaubat, yang banyak bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka kepada golongan yang sentiasa bersuci, sentiasa menjaga kesucian. Ayat ini juga, walaupun pada segi zahir macam nak beritahu kepada kita syariat tentang hubungan di antara suami isteri yang dalam keadaan haid, tapi dalam masa yang sama, mazhab sebelum, agama yang turun daripada wahyu sebelum Al-Quran, wanita-wanita yang haid ini tidak boleh bergaul walaupun pergaulan biasa. Bukan hanya sekadar persetubuhan, bahkan perkara lain pun tidak boleh. Jadi apabila kedatangan haid untuk beberapa hari, wanita yang datang haid itu tak boleh makan sekali, tak boleh duduk sekali, semua itu diasingkan. Ini apa yang ditulis oleh ulama tafsir tentang syariat Islam sebelum ini. Sebelum ini.
Kata mereka, ini adalah bentuk syariat Yahudi. Apabila perempuan yang mereka datang haid, maka dia ada tempat khas. Soalannya perkara ini tak boleh bersama. Bila-bila masuk. Habis segala-gala habisnya keluar darah dan segala-galanya daripada tuntutan syariat seperti mandi, barulah boleh bergaul balik. Manakala dalam syariat Nasara, mereka boleh mendatangi wanita haid walaupun dengan bentuk persetubuhan. Dibagi kebebasan sangat luas. Jadi Islam akhir zaman ambil jalan yang adil. Tidak seperti Yahudi, tidak juga seperti Nasara. Jadi dibenarkan bergaul dengan semua perkara lain-lain kecuali persetubuhan saja dihalang, ditegah. Jadi Allah Ta'ala beritahu, nisa'ukum harthun lakum. Wanita isteri kamu itu adalah ladang kamu. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka kamu semua boleh datangi ladang kamu bagaimana cara kamu ingin. Wa qaddimu li anfusikum, dan utamakanlah bagi diri kamu melalui amal-amal. Maknanya walaupun kamu sibuk dengan keseronokan duniawi yang halal, kamu sibuk dengan keseronokan duniawi yang halal, tapi waqaddimu li anfusikum, kamu hendaklah utamakan amal-amal agama untuk diri kamu. Wattaqullah, dan takutlah kamu semua kepada Allah sungguh-sungguh. Wa'lamu, hendaklah kamu yakin annakum mulaquh, bahawa kamu suatu hari pasti akan bertemu dengannya untuk menerima balasan. Wa basyiril mu'minin, dan berilah berita gembira seperti ini kepada mereka yang beriman. Kita akan sambung. Boleh muzakarah sikit. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Tajuk menggunakan nama Allah dalam bersumpah untuk tidak melakukan pahala, ataupun banyak sangat bersumpah dengan nama Allah pada perkara-perkara yang biasa. Jadi suatu tajuk mengenai orang Islam, dia kena hormat nama Allah. Tidak boleh dia gunakan nama Allah itu sampai tahap merendah-rendahkan kedudukan nama Allah. Contohnya, dia kata, demi Allah aku tak akan semayang. Jadi apabila orang beritahu dia, kenal kamu dah semayang, dia kata, tidak, aku telah bersumpah dengan nama Allah. Macam mana? Sumpahan aku itu besar. Jadi janganlah guna nama Allah untuk tidak melakukan amalan baik. Ataupun janganlah kamu guna sentiasa nama Allah pada segala-gala muamalah dan hubungan kamu sesama kamu. Setiap perkara demi Allah, setiap perkara demi Allah. Wallahi tallahi, tidak boleh. Nama Allah Ta'ala, lebih lagi atau maksud bersumpah, tidak boleh diguna sewena-wena. Nama yang perlu diagungkan, nama yang disebut pada masa nak mengagungkan dia. Cuma kalau tersasul lidah, tidak ada niat untuk bersumpah, tersasul itu perkara lain. Dia bukan daripada niat, bukan daripada qasad. Jadi tersasul dengan mana tidak sengaja, tersasul lidah. Jadi Allah beritahu, la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi, Allah tidak akan bertindakan salah kepada kamu bil-laghwi fi aymanikum, dengan tidak ada niat pada sumpahan-sumpahan yang kamu buat. Allah Ta'ala tidak akan kira salah pada kamu bil-laghwi, pada tidak ada niat, pada tersasulnya fi aymanikum, pada sumpahan-sumpahan yang kamu buat. Tersasul lidah kata demi Allah, niat-niat pun tidak ada. Jenis itu tidak akan dikira salah. Akan tetapi walakin yu'akhidhukum,
Allah Ta'ala akan hukum kamu, dia ambil kira salah kamu, bima kasabat qulubukum, dengan sebab sengaja ada niat dalam hati kamu. Dengan sebab sengaja atau dengan sebab ada niat, tidak tersasar. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha tabah. Oleh kerana sumpahan ini besar, ada manusia yang sudah berkahwin, dia bersumpah untuk tidak mendekati isterinya kerana sebab-sebab tertentu. Kalau seorang itu dia ada 2 isteri, dia bersumpah untuk tidak mendekati salah satu orang, dia boleh pergi pada satu orang lagi. Manakala isteri dia tidak boleh memiliki 2 suami. Oleh kerana itu, apabila suaminya telah bersumpah tidak akan mendekatinya, dia akan jadi tergantung-gantung, merana. Dia tak akan lepaskan isteri dia dengan cara, dan dia pula bersumpah tak akan mendekati, jadi tergantung-gantung, meranalah jiwa isteri dia. Dan perkara ini masa-masa jahiliah biasa berlaku. Suami menzalimi isteri dengan sumpahan, sedangkan suami dia ada banyak isteri. Dia tak setuju dengan mana-mana isteri, dia telah bersumpah, aku demi Allah aku tak akan mendekati kamu. Dia tak cerai pun isteri dia. Jadi dia pun tak mendekati isteri itu. Dalam masa yang sama, isteri-isterinya yang lain dia dapat duduk bersama. Jadi isteri tadi, oleh kerana dia tidak bersetuju, maka dizalimi dengan cara tadi, dengan cara ilah. Ini resam jahiliah. Kalau sekiranya dia ceraikan isteri dia, boleh dikahwini oleh lelaki lain. Ini cerai pun tidak, hampir pun tidak. Namanya ilah. Ilah jahiliah. Ilah yang biasa berlaku pada zaman jahiliah. Jadi apabila marinya undang-undang ini, 2 dalam 1. Maknanya undang-undang kekal, dan dalam masa sama teguran dan juga pembaikian resam jahiliah. 2 dalam 1. Lilladzina ya'luna min nisa'ihim, bagi suami yang bersumpah tidak akan mendekati isteri mereka. Sebab apa dia bersumpah? Ada sebab lah. Sebab dia nak marah, sebab tu, sebab ni. Dia dibenarkan tunggu 4 bulan. Tarabbusu arba'ati asyhur. Dia dibenarkan tunggu 4 bulan. Tidak boleh lebih. Fa in fa'u, maka sekiranya dia kembali semula kepada isterinya dengan bersetubuh semasa 4 bulan tu atau sebelum, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Dengan begitu pun dia kena bayar kifarah. Kifarah sumpah. Kifarah sumpah apabila kita langgar, kena bagi makan kepada 10 orang miskin atau bagi pakaian, ataupun kalau tidak ada harta dan tidak mampu, kena puasa 3 hari. Jadi jika dia kembali semula bersetubuh dengan isterinya, fa innallaha ghafurur rahim, Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihani, tapi dengan syarat dia pun kena bayar kifarah. Kurang kerana bersumpah. Jadi apabila sudah cukup 4 bulan, dia diberi pilihan, sama ada dia kembali bersetubuh ataupun dia ceraikan, putuskan terus hubungan dia suami isteri dengan isterinya dengan cara jatuh talak. Jadi wa in azamut talaqa, sekiranya suami tadi nekat untuk melepaskan isterinya dengan cara talak, fa innallaha samiun alim, maka sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kamu sebut talak pada dia, dia pun bebas, tidak terikat lagi dengan kamu. Dia boleh berkahwin dengan sesiapa yang lain. Jadi nak berterusan dengan cara itu tidak boleh. Jadi tempoh diberi kepada dia 4 bulan. 4 bulan adalah tempoh maksimum kepada pasangan untuk berjauhan. Jadi arhan untuk berjauhan boleh dipaksa berjauhan sekadar 4 bulan. Lebih pada itu ikut persetujuan isteri. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila dia tahu satu kali setelah dia buat rondaan, ada satu perempuan yang telah ditinggalkan oleh suami kerana berjihad, beritahu dalam rangkap syair dia, manakala dia tidak takut pada Allah, nescaya berlaku perkara yang fahisyah dengan lelaki lain.
Jadi apabila Sayyidina Umar dengar perempuan tu begitu, dia balik tanya Hafsah radhiyallahu anha, berapa lama wanita ni boleh berjauhan dengan isteri? Maka Hafsah kata 6 ataupun 4 bulan. Jadi Sayyidina Umar tentang pada perkataan dikeluarkan oleh Hafsah, membuat keputusan mana-mana tentera yang dia paksa dengan cara kerahan untuk berjihad, terpaksa dipanggil balik selepas 4 bulan untuk bertukar giliran dengan tentera lain. Dia tak akan lebihkan daripada 4 bulan kerana boleh membahayakan kepada wanita yang ditinggalkan oleh suami, kecuali sukarela daripada isteri untuk lebih daripada itu. Jadi sumpah dia ambil kira daripada ayat ini. Jadi kalau dia nak melepaskan juga, maka dia hendaklah lafazkan talak dan berpisahlah di antara dua. Wal mutallaqatu yatarabbasna. Manakala wanita yang telah diceraikan, dia hendaklah menahan dirinya daripada berkahwin selama 3 kurun, 3 bulan atau 3 suci. Kalau orang tu masih ada haid, maka dikira suci. Kalau orang tu sudah tidak ada haid ataupun masih belum datang haid, dikira bulan. Jadi kena tahan diri dia daripada berkahwin selama 3 kali suci atau 3 kali haid ataupun 3 bulan. Wala yahillu lahunna an yaktumna. Tidak halal bagi perempuan yang diceraikan menyembunyikan kandungan yang Allah ciptakan dalam perutnya, dalam rahimnya, sekiranya ada. Sekiranya dia ada kandungan, dia tidak boleh sembunyikan. Jadi apabila ada kandungan, maka kena berpanjanganlah iddah tadi kepada kelahiran. Tidak lagi 3 bulan. Jadi kalau dia tahu dia sudah mengandung, maka iddah dia berpanjangan kepada masa lahir. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Sekiranya mereka itu daripada golongan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kandungan yang ada dalam perut dia kena pastikan diketahui bahawasanya iddah dia lebih daripada 3 bulan. Untuk rajak lelaki lebih berhak. Wa bu'ulatuhunna ahaqu biraddihinna fi dhalika. Dan golongan suami, mereka lebih berhak untuk merajukkan isteri pada perkara talak raj'i. Pada perkara talak raj'i, talak 1 dan 2, maka suami berhak merujuk kembali. In aradu islaha, jika sekiranya mereka berdua ingin berdamai, ingin kembali dengan pernikahan sebelum. Walaupun suami ada hak untuk mencerai dan merujuk, walahunna mithlul ladzi alaihi, hak seimbang juga pada mereka ditetapkan oleh Allah Ta'ala di segi tanggungjawab. Mana bagi perempuan juga ada hak yang seimbang, seperti mana tanggungjawab isteri, begitu juga hak terhadap isteri daripada suami, bil ma'ruf, mengikut syariat. Cuma bedanya walil rijali alaihinna darajatun, bagi golongan lelaki ke atas golongan wanita ada 1 derajat, iaitu seperti berhak menceraikan dan berhak untuk merojokkan. Kedua-dua ini tidak ada pada wanita. Itu saja perbezaan. Lain-lain sama. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Perkasa untuk menghukum mereka-mereka yang melanggar syariat, bijaksana dengan mengadakan peraturan ini. At-talaqu marratan, talak yang boleh dirajak oleh suami 2 kali. Kali pertama dan kali kedua. Jadi fa imsakum bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Setelah diceraikan 2 kali, maka menahan isteri daripada menceraikan pun dengan cara ma'ruf, ataupun melepaskannya dengan cara baik. Jadi tinggal setelah berlakunya talak 2 kali, maka dia tahan isteri sebagai isteri dia dengan cara ma'ruf. Mana duduk dengan cara ma'ruf. Ataupun nak lepaskan dia dengan cara ihsan, dengan cara baik. Seperti mana baik masa perkahwinan, baik semasa penceraian.
Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Tidak halal bagi suami mengambil balik mahar yang kamu bagi kepada mereka walaupun sedikit. Tak boleh ambil balik. Illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali lah apabila suami isteri bimbang dengan duduk bersama, tidak boleh lagi menegakkan syariat dan peraturan Allah. Kecualilah jika suami isteri bimbang, mereka tidak boleh lagi dapat menegakkan dengan cara duduk bersama sempadan agama Allah. Kalau duduk bersama akan banyak dosa. Kutuk-mengutuk, kata-mengata sebagainya. Jadi nak kutuk-mengutuk, kata-mengata menyebabkan dosa akan jadi berat kerana duduk bersama. Lebih teruk kerana duduk bersama. Jadi fa in khiftum alla yuqima hududallah. Sekiranya kamu wali dan pemerintah bimbang alla yuqima hududallah. Kamu bimbang mereka berdua tidak boleh lagi jaga sempadan agama Allah apabila duduk bersama, dan suami pun tak mahu cerai kerana takut kehilangan duit mas kahwin, dan isteri tak mampu duduk bersama kerana kadang-kadang yang sudah tidak ada kesamaan. Fala junaha alaihima, maka tidak salah bagi mereka berdua, baik isteri atau suami, fi maftadat bihi, untuk membayar balik bagi menembuskan dirinya supaya diceraikan oleh suami. Jadi tidak salah bagi isteri untuk bayar balik mahar, dan tidak salah bagi suami untuk mengambilnya bagi tujuan ambil modal untuk berkahwin dengan perempuan lain, dan isterinya merelakan harta tadi diberi balik asalkan dirinya dilepas. Dan inilah satu jalan penyelesaian. Talak dengan cara bayar. Tilka hududullah, itulah dia sempadan peraturan agama Allah. Fala ta'taduha, maka kamu jangan melanggarinya. Wa may yata'adda hududallah, dan siapa yang melanggari sempadan agama Allah, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itu dikira orang yang zalim. Ayat seterusnya mengenai penceraian setelah talak yang ketiga. Talak yang tak boleh nak rujuk lagi. Fa in talaqaha, maka sekiranya suami menceraikannya pada kali yang ketiga, fala tahillu lahu, maka isterinya itu tidak halal lagi kepadanya. Dia pun tak boleh nak rujuk dan tidak halal lagi kepada suami min ba'du, setelah menceraikannya pada kali yang ketiga, sehingga bersyarat-syarat, sehingga beberapa syarat. Ada 2-3 syarat. Jadi setelah diceraikan pada kali ketiga, maknanya dia tak boleh lagi kembali kepada suaminya, sebab pertama suaminya tak boleh rujuk. Itu satu perkara. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Allah beritahu peraturan. Hatta tankiha zaujan ghairah, sehingga pertama setelah diceraikan pada kali ketiga, tunggu habis iddah. Satu. Yang kedua, tankiha zaujan ghairah, dia berkahwin pula suatu hari kelak dengan suami lain. Dua. Yang ketiga, fa in talaqaha, sekiranya suami lain itu menceraikannya pada satu waktu lain, dan setelah habis iddah perceraian daripada suami lain itu, fala junaha alaihima, maka tidak bersalahlah kalau kedua suami asalnya, suami sebelumnya, untuk kembali yataraja'a, kahwin balik. Jadi berapa? Jadi perkara ni akan jadi 4. Maknanya orang yang menceraikan isteri pada kali ketiga, pertama dia tak boleh rujuk. Yang kedua, isteri tadi kena tunggu iddah. Apabila habis iddah, baru dibenarkan untuk berkahwin lain dan berkahwin lain. Dan setelah diceraikan oleh suami yang kedua dan habis iddah. Dan satu lagi syaratnya, berkahwin dengan suami kedua dengan cara ada persetubuhan.
Kalau akad saja tidak ada persetubuhan, tidak kira juga. Jadi syarat demi syarat demi syarat untuk kembali semula kepada suami yang menceraikannya dengan talak 3. Itu peraturan. Daripada undang-undang ini, masing-masing kena ambil kira lah. Jangan gopoh dan jangan buat keputusan dengan cara tidak berfikir. Jadi fala junah alaihim, setelah berlaku beberapa syarat tadi, tidak salahlah kepada mereka berdua untuk kembali semula berkahwin dengan akad yang baru. Bukan merujuk dengan akad yang baru. Idhanna, sekiranya kedua-dua tadi berharap an yuqima hududallah, dengan berkahwin dapat menegakkan semula dan jaga syariat Allah. Jadi berkahwin pun jaga syariat, bercerai pun atas dasar jaga syariat. Masalah yang timbul ialah kedua-dua tak erti syariat. Bercerai pun tidak ada syariat, berkahwin pun tidak ada syariat. Jadi ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan ini akan digunakan pakai dengan cara adil bagi orang tahu syariat. Orang tidak ada tahu syariat, maka mereka dikira golongan yang Islam yang tidak patuh pada agama Islam. Jadi macam mana nak ambil kira? Jadi penghayatan agama bukan menggambarkan dia Islam, menggambarkan dia tidak patuh Islam. Jadi orang yang tidak patuh Islam bukan cermin kepada agama Islam. Jadi kesimpulannya agama ni duduk dalam kitab. Indahnya Islam, aman dan damainya Islam, selama mana umat dia berpandu pada kitab Islam. Kalau dia tak tahu agama, jadi dia adalah merupakan suatu gambaran buruk kepada orang lain tentang agama Islam. Wa tilka hududullah. Itu semua adalah sempadan agama Allah. Yubayyinuha, dia jelaskannya kepada kamu dengan jelas. Cuma kamu tak jelas sebab tak belajar. Allah Ta'ala jelaskannya segala persempadan agama ini dengan jelas. Liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang ingin mengetahui, yang ingin berilmu. Kalau kaum Islam yang jenis tak ingin berilmu, jelas macam mana ayat pun, mereka tidak jelas. Jadi mempamerkan agama tidak mengikuti kitab, seolahnya memburukkan Islam kepada orang bukan Islam. Itu bahaya dia. Jadi di mana Allah beritahu hukum seperti ini, Allah sebut yubayyin. Yubayyin dengan mana dia jelaskannya. Cuma kamu kena belajar sedikit saja masa buka fikiran kamu, cuba fahami. Tidak boleh faham hari ini, esok. Tidak boleh faham esok, lusa. Itulah dia agama Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata, yubayyinuh, dia menjelaskannya. Cuma liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang sifatnya suka untuk mengetahui agamanya. Ayat seterusnya juga sebagai tamparan kepada cara-cara jahiliyah. Cara-cara jahiliyah. Mereka cerai, nak habis hadah dia rojok. Cerai, nak habis hadah dia rojok. Cerai, nak habis hadah dia rojok. Jadi itu tergantung-gantunglah wanita itu. Tak boleh dilepaskan dan tidak dapat berkahwin yang lain dengan sesiapa yang lain. Itu cara nak menyeksa. Dan resam jahiliah berlaku begini. Perempuan bagi mereka, sama ada yang tidak berkahwin, dia buat cara hamba amdi, boleh jual beli. Pewarisan harta pun tidak ada, hak sikit pun. Yang kedua, bila jadi isteri pun mereka buat seperti ini. Isteri tak boleh kahwin ramai suami. Suami boleh kahwin ramai isteri. Dia tak suka mana-mana isteri dia zalim dengan cara ni, dan dia masih boleh berseronok dengan isteri yang lain. Jadi Allah Ta'ala beritahu dalam ayat yang kita nak baca, Islam bukan agama yang boleh dipermainkan dan tidak boleh dalam agama itu mempermain-mainkan sesiapa saja. Dia adil. Hak masing-masing perlu diberi, dikenali dan diberi dan ditunaikan haknya. Wa idza talaqtumun nisa, dan apabila kamu sudah menceraikan isteri, fabalagna ajalahum, hampir tiba tempoh iddah. Lalu hampir tiba tempoh iddah. Kamu telah menceraikan isteri, lalu dekat hampir habis iddahnya. Apa kena buat? Fa'amsikuhunna bima'ruf.
maka kamu tahanlah mereka itu dengan cara ma'ruf, dengan cara tidak nak menzalimi, dengan rujuk kepada pernikahan awal. Jadi fa'amsikuhun, kamu tahanlah mereka dengan rujuk pun dengan maksud nak buat baik, bima'ruf. Atau setelah hampir dah, sarihuhunna bima'ruf, kamu lepaskan dia dengan cara bercerai pun dengan cara ma'ruf, yang tidak ada dalamnya kezaliman, guna cara yang diizinkan oleh syariat. Cara tak betulnya, wala tumsikuhunna dirara, jangan kamu tahan mereka yang isteri kamu dirara, untuk membahaya dan menyusahkan mereka semata-mata. Lita'tadu, tujuannya untuk menginyai mereka, untuk menginyayakan mereka. Lam sini lam lil aqibah, jangan kamu tahan bagi membahaya dan untuk menginyayakan mereka semata-mata. Dan itu adalah resam jahiliah. Dia cerai tidak ada had 3 kali, berkali-kali boleh. Dia cerai dekat dengan ambiadah, dia rujuk. Dia cerai dekat dengan ambiadah, dia rujuk. Duduk dekat kantor. Jadi wa man yaf'al dzalika, dan siapa yang melakukan sedemikian, faqad zalama nafsahu, sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya kepada balasan akhirat. Bukan duniawi. Duniawi dia tak nampak zalim untuk diri dia, tapi dia telah menzalimi dirinya di segi balasan akhirat. Lagi wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, janganlah pula kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai persendaan, yakni tahu dan tidak beramal. Ataupun janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah bahan persendaan, tak perlu belajar langsung dua-dua kali. Allah nak supaya hamba tahu, sudah tahu ikut. Jadi tak ingin tahu langsung bermakna mempersendakan ayat Allah. Tidak ada arti undang-undang dibuat, rakyat tak tahu pun undang-undang. Nak ikut tu biar tahu dulu. Patuh undang-undang, biar undang-undang tu tahu. Jadi tak ingin ambil tahu undang-undang, maka mempersendakan yang mengeluarkan undang-undang. Tahu dan langgar mempersendakan juga. Jadi dua perkara. Jadi Allah kata wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, janganlah pula kamu jadikan ayat-ayat Allah tu bahan persendaan. Allah turunkan ayat supaya kamu tahu. Apabila kamu tahu, kamu dapat ikut. Jadi dua. Tak tahu langsung pun mempersendakan juga. Tahu tak ikut mempersendakan juga. Cuma ada orang terjemah sekadar tahu tak ikut. Sedangkan terjemahannya dua-dua. Kamu jangan jadikan ayat-ayat Allah bahan persendaan, maknanya tak ambil tahu perkara yang Allah nak supaya kamu tahu. Jadi apabila tak ambil tahu, dengan sendiri dia akan langgar. Dia akan langgar dengan sebab jahil. Kalau sudah tahu, langgar juga dengan sebab degil. Jadi itulah dua perkara yang dikira manusia itu menjadi golongan celaka kerana sama ada jahil atau sama ada degil. Jadi janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah bahan persendaan dengan tak ambil tahu tentangnya ataupun melanggari peraturan setelah kamu tahu. Oleh kerana itu, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, kamu hendaklah ingat akan nikmat Allah ke atas kamu dengan memberi kepada kamu taufik menjadi ahli tauhid, dengan memberi kepada kamu taufik untuk belajar wahyu yang mengajar kepada kamu undang-undang yang menjamin kesejahteraan dunia dan akhirat. Wa ma anzala 'alaikum minal kitab, lebih-lebih lagi nikmat yang paling besar, wahyu yang Allah telah turunkan kepada kamu minal kitab, daripada kitab yang lengkap. Sebut kitab sini maknanya bukan sekadar ayat, bukan sekadar surah. 114 surah dan 6,000 lebih ayat. Sebab dia lengkap. Jadi nikmat yang Allah telah turunkan kepada kamu daripada sebuah kitab yang lengkap. Wal hikmah, dan nikmat keduanya wahyu ghairu matlu, penjelasan-penjelasan kitab tadi melalui hadis. Jadi hikmah sini kata-kata ulama menterjemahkan sebagai hadis. Sebab ia adalah nikmat. Tanpa hadis Nabi, macam mana kita nak beramal dengan Al-Quran? Dengan semata-mata Al-Quran, sembahyang 2 rakaat pun tak dapat dibuat. Apatah lagi hukum-hukum yang lain. Jadi wal hikmah adalah juga wahyu.
wahyu ghairu matlub. Ya'idhukum bihi. Tujuan wahyu ini diturunkan, tujuan Nabi dipilih dan diberi kepadanya ilham kefahaman supaya menjelaskan wahyu untuk menasihati kamu supaya kamu selamat. Untuk menasihati kamu supaya kamu selamat buat selama-lamanya. Wattaqullah, kamu hendaklah takut sungguh-sungguh kepada Allah. Sebab bila-bila masa dia akan panggil balik. Jangan main-main dengan peraturan dia. Wa'alamu, dan adalah kamu tahu dan yakin annallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia mengetahui akan segala-gala. Kamu tak boleh nak buat dalihan dan alasan begitu saja, kerana Allah tahu lahir atau zahir maupun dalam ataupun hati kamu. Ada kala perkara ni berlaku kepada wali. Dulu zaman jahiliah, ini pun perkara yang ada hubungan dengan zaman jahiliah juga. Kadang-kadang satu orang tu diceraikan. Jadi walinya marah kepada dia. Pada kali kedua nak kahwin, dia tak bagi. Sedangkan perceraian berlaku dengan sebab sedikit sebanyak persekatan kecil yang dikira tidak besar. Tapi apabila bercerai, barulah insaf. Baik suami yang menceraikan atau isteri yang diceraikan, sedar bahawanya perselingkuhan itu sangat tidak besar. Lalu mereka ingin kembali semula. Sebab mereka sudah kenal hati budi masing-masing, sudah tahu kebaikannya, sudah tahu keburukannya, sudah tahu kesempurnaannya, sudah tahu kecacatannya. Jadi nak banding dengan lelaki dan wanita lain, dikira agak sukar. Lalu dia pun nak balik, nak kahwin. Pihak yang bahaya dalam ayat ni ialah wali. Dulu zaman jahiliah, wali itu kata tak boleh. Untuk kamu kahwin balik, tidak boleh. Orang lain tidak ada masalah. Jadi ayat ini dituju kepada para wali. Wa idza talaqtumun nisa, dan apabila kamu telah menceraikan isteri dengan sebab tertentu, perselisihan yang dikira ada, fabalaghna ajalahun. Sini balagha dengan makna hakiki. Maka sudah habis tempohnya, tempoh iddah. Tadi kita terjemah hampir. Tadi memang kena terjemah hampir sebab dia dalam raj'i. Apabila dalam raj'i, tidak perlu wali untuk kahwinkan dia. Suami berhak untuk rajuk. Sini tajuknya adalah perkahwinan yang berlaku, penceraian itu sudah dikira tak boleh dirajukkan oleh suami. Tentu fabalaghna sini dengan mana hakiki. Fabalaghna ajalahun, maka telah habis tempoh iddahnya. Tak boleh rajuk. Apabila tak boleh rajuk, nak balik semula, kena akad baru. Apabila nak akad baru, kena wali. Jadi, dikitah kepada wali, fala ta'dulun, maka kamu, wahai wali bagi perempuan itu, jangan halang perempuan di bawah jagaan kamu. Ayyankihna, untuk kembali kahwin, azwajahun, dengan suaminya sebelum ini. Suaminya semula. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf, apabila sudah terjalin persetujuan di antara mereka berdua dengan cara baik. Jadi apabila mereka sedar dan insaf, kesilapan tadi tidak besar sangat berbanding dengan kahwin baru dengan suami lain atau dengan isteri lain, mereka pun bersetuju nak kahwin balik. Jadi jangan wahai wali kamu halang perkahwinan mereka. Bab abal ni walaupun katalah dia menghalang untuk kahwin, dia ada jalan kedua. Apabila wali tak bersedia untuk kahwinkan, maka kuasa tadi akan diambil oleh qadhi. Itu tak masalah. Qadhi akan berhak mengambilnya. Cuma ini resam jahiliah. Peraturan yang ada dalam Al-Quran tetap boleh dikahwinkan dengan cara wali lain. Wali lain. Sebab telah sabit padanya adlu. Adlu menahan perkara yang tak patut tahan. Tapi zaman jahiliah dahulu, dia tidak ada jenis qadhi gitu. Jadi seolahnya, walilah berhak menghalang berkahwin sampai bila-bila. Jadi di sini, maknanya serampan dua mata. Membatalkan resam jahiliah dan menegakkan syariat yang adil. Jadi, kamu wahai wali, jangan sekali-kali menghalang ayyankihna, wanita yang di bawah jagaan kamu sebagai walinya,
menghalang wanita itu untuk berkahwin semula dengan bekas suami. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf, apabila mereka saling bersetuju untuk hidup bersama dengan akad yang baru dengan cara ma'ruf. Dzalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya, demikian kandungan ayat-ayat tadi sebagai suatu nasihat kepada siapa saja di kalangan kamu yang betul-betul beriman kepada Allah dan akhirat. Kenapa ada perkara? Mana syariat tanpa yakin pada Allah dan akhirat, syariat semata-mata dia akan berasing. Jadi diingatkan kembali dengan akidah. Billahi yawmil akhir adalah akidah. Akidah ada, maka syariat pun ada. Akidah tidak ada, syariat saja duduk dalam kitab, amalannya di luar. Jadi ini diingatkan kembali. Jadi undang-undang ni semua ni sudah ada, tapi siapa yang akan dapat buat? Man yu'minu billah. Jadi yang demikian undang-undang yu'adhu bihi, dinasihati supaya ikut, man kana minkum, siapa saja di kalangan kamu yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ada Allah, ada hari akhirat, barulah risalah yang ni syariat boleh dipatuhi. Kalaulah syariat ada banyak-banyak sekalipun, tidak ada Allah dalam hati dia dan tidak ada akhirat, syariat walaupun macam mana adil, dia tidak boleh patuhi. Dzalikum azka lakum wa athhar. Yang demikian itu lebih suci bagi kamu. Suci di sini makna mendamaikan persengketaan. Yang demikian ini adalah lebih suci bagi kamu di segi kekeruhan hubungan mereka. Jadi balik semula, damai itu suci berbanding dengan perbalahan. Wa atharu, lebih suci di segi agama mereka berdua. Kalau kamu tahan dia daripada kahwin, nanti dia berzina, dia tidak malu karena dia sudah ada pengalaman. Dia malu dengan orang lain, tapi dengan bekas suami isteri dia tidak akan malu, membawa kepada penzinaan. Jadi lebih suci di segi hubungan mereka daripada persengketaan kepada perdamaian. Lebih suci di segi keagamaan mereka dengan cara duduk bersama secara halal tanpa adanya persetubuhan cara haram. Wallahu ya'lamu, dan Allah Ta'ala yang mensyariatkan undang-undang ini, dia tahu, sungguh-sungguh tahu tentang hamba dia, sebab dia buat. Wa antum la ta'lamu, sedangkan kamu tak tahu hikmahnya undang-undang Allah, tak tahu hakikatnya daripada syariat Allah. Kita akan sambung. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين.